Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga anda sentiasa sihat di sana, di rumah. Baik, pada hari ini kita akan sambung untuk bab yang kedua, matematik KSSM tingkatan 4 dengan tajuk baru iaitu asas nombor. Okey, jadi harap anda semua bersedia. Kita pergi seterusnya. Okey, yang pertama Okey, dalam bab yang kedua ini tentang asas nombor. Sebenarnya asas nombor ni dia, kalau sebelum ni dia topik ni ada pada tingkatan 5. Tapi untuk KSSM dia bawa ke tingkatan 4. Okey, anda akan belajar tentang asas nombor dan kita tengok apakah kepentingan ataupun kegunaan asas nombor ni dalam kehidupan seharian. Asas nombor adalah kunci untuk segala pengiraan dalam kehidupan harian. Okey, apa yang melibatkan nombor itu memang kita jumpa setiap hari. Antara bidang yang boleh diceburi ialah sains komputer ataupun teknologi maklumat lah, IT. Dan bidang-bidang lain yang menggunakan teknologi maklumat sebagai asas penyelidikan dan pembangunan ataupun research and development, R&D, seperti bioteknologi, teknologi reka bentuk aero angkasa, farmasi dan sebagainya. Jadi asas nombor ni ringkas cerita adalah dia banyak terlibat, kita jumpa dalam kehidupan seharian. Mungkin kita tak perasan lah. Tapi bila anda melangkah ke alam di peringkat universiti ataupun peringkat kolej sebagainya, anda akan belajar lebih banyak lagi tentang nombor yang lebih kompleks. Okey, dan bidang-bidang yang anda pilih itu pun juga mungkin akan anda jumpa tentang asas nombor. Itu pun kalau anda mengambil jurusan yang berkaitan dengan teknologi, okey, ataupun bidang komputer lah. Jadi asas nombor ni sebagai basic untuk anda belajar tentang teknologi maklumat. Okey, imbasan silam, Brahma Gupta ni adalah seorang ahli astronomi yang berasal daripada negeri Rajasthan di barat laut India. Beliau telah memperkenalkan digit kosong kepada sistem nombor yang menjadi asas kepada segala asas nombor yang digunakan pada masa dahulu sehinggalah masa kini. Okey, itu adalah sumbangan tokoh ini. Kita pergi seterusnya. Baik, kita tengok di permulaan topik ini, kita tengok video dulu tentang pengenalan berkenaan dengan asas nombor. Selamat menonton. Ahoy there! I'm Potato King's first mate, Maris Piper, and I want to tell you about this special thing called binary. Now, looking at all those ones and zeros can be really confusing at first. Poor Potato, fried his brains trying to figure it all out. But don't worry, we will guide you through it. A computer can only understand two things, on or off. Hence, we use these ones and zeros to represent on and off respectively, which can then represent different numbers. That's why binary is so important. It's how computers think. And no, this doesn't mean your math teachers were wrong about what they taught you. Now, how does a computer even recognize these ones and zeros? Picture some wires with electricity flowing through it connected to the computer. This wire can either be on or off, and that's exactly what a computer uses to recognize these ones and zeros. So how do these ones and zeros become numbers then? To understand this, first let's look at the decimal system. We know that numbers are formed from digits 0 to 9, and this is to the base of 10. Remember the tens, hundreds, and thousands we learned in math class? That is to the base of 10. Each position starting from the right is given the position number or index 0, 1, 2, 3, and so on. So we get the ones, tens, hundreds by actually having 10 to the power of the index number of that position. It's the exact same thing in binary. So we start from index 0 from the right. Each position is allocated the base of 2 to the power of that index. So in this case, we get 1, 2, 4, and 8. Now, if I want to write my crew of 10 in binary, how do we do it? Remember the different numbers at each index which we talked about earlier. We need to find out how to get 10 from these numbers. 1, 2, 4, 8, and so on. So for 10, we could add 8 and 2. To do so, we will turn off index 0, on index 1, off index 2, and on index 3. This way, we would only end up using 8 and 2. So the binary number based on the on and off sequence
will be 1, 0, 1, 0. Adding 8, 0, 2, 0 together, we get 10. Easy, right? Now, is anyone up for a little challenge? Write down in the comment section what do you think is the binary number for, let's say 43. Let's see if anyone is as smart as Potato King. And go! Okey, itulah sedikit sebanyak tentang pengenalan berkenaan tentang konsep asal nombor. Tadi ke dalam video tu, walaupun kita mungkin tak nampak secara gambaran keseluruhan, tapi anda jumpa perkataan-perkataan tentang binary, decimal. Itu adalah contoh asal nombor. Okey, dan kita akan tengok lebih lanjut dalam bab ini. Baik, kita akan pergi seterusnya, buku teks muka surat 34. Kita akan lihat standard pembelajaran. Murid seharusnya dapat mewakilkan dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Dan kita akan lihat bagaimanakah anda boleh mewakilkan dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Baik, secara umumnya bahawa asal nombor ni dia sebenarnya adalah sistem nombor daripada 0 hingga 9. Sebenarnya yang kita belajar tu 0 hingga 9 tu sebenarnya sistem nombor lah, sistem nombor. Okey. Sistem nombor terdiri daripada pelbagai asal nombor. Asas 10 contohnya, ataupun kita kenali sebagai decimal, merupakan asas yang digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian. Asas 10. Baik, kalau pada kalkulator ada function decimal, TEC, cuba cari dekat kalkulator tu, mesti ada. Saya rasa 570 ada, 350 tak pasti. Dia ada tulis tu DEC. DEC ni mewakili decimal. Fungsi ni nanti awak akan pakai dalam bab ini. Okey, itu menunjukkan bahawa dia adalah decimal mewakili asas 10. Baik, kita pergi seterusnya. Buku teks muka surat 34. Yang ini adalah contoh asas nombor. Okey. Yang dia tak ada mula dengan asas 1. Dia akan mula dengan asas 2. Okey. Asas 2 ni digit yang terlibat adalah 0 dan 1 je. Ni asas 2. Asas 3 yang terlibat adalah 0, 1, 2. Asas 4 yang terlibat adalah 0, 1, 2, 3 sehinggalah asas yang ke-10. Okey, itu adalah contoh asas daripada 2 hingga 10. Sebenarnya banyak lagi. Dia boleh sampai 11, 12 kan. Cuma kita tengok dulu yang basic 2 hingga 10 dan digit yang terlibat. Okey, ini adalah contoh digit bagi asas-asas yang berikut. Kita pergi seterusnya. Okey. Contoh 1, muka surat 35. Muka surat 35, contoh pertama, berikan 2 contoh nombor yang mewakili nombor asas 2 hingga nombor asas 10. Okey, contohnya macam ni. Dia bagi asas nombor 2 kan. Tengok ini nombor 2 kan. Contoh nombor dia adalah 10. Kalau tengok tadi kan. Tadi ni kan dia kata asas nombor ni untuk digit 2, untuk asas 2, nombor yang terlibat adalah digit yang terlibat adalah 0, 1. Sebab tu bila awak tengok tadi sini, contoh pertama ni dia bagi 10. Ini bukan sebut 10 kita tak sebut 10, kita sebut 10. Okey. Contoh kedua adalah dia bagi 1001. Nampak? Sebab digit yang terlibat untuk asas 2 ni hanya 0 1 je. Katalah saya nak buat contoh lain. Asas 2 11011. Nampak? Digit yang terlibat adalah 0 dengan 1 je. Ini untuk asas 2. Okey? Dan kita takkan sebut sebagai 11,000, tak ada. Kita sebut sebagai 11011. Dan asas 2 ni, asas 2 ni kita kenali dia sebagai nama binary ataupun ringkasannya bin. Bin ni ada juga dekat kalkulator. Cuba tengok fungsi bin ni. Tadi decimal kan, sekarang binary. Decimal tadi asas 10. Kena ingat tu, ni tak ada dalam buku, awak kena ingat tu, take note sikit. Binary ringkasan dia bin, ada dalam kalkulator. Itu untuk tukar pada asas 2. Binary untuk tukar asas 2. Okey, yang 3, 4, 5 tak ada nama. Yang kita tahu dekat kalkulator ada asas 2 dan asas 8. Octal. Cuba tengok sini, asas 8 ni kan. Asas 8 ni ada tak fungsi OCT ke? Okey, ni OCT, octal.
Oktal Oktal bagi menunjukkan kepada asas 8. Dan desimal ni asas 10. Desimal asas 10. Ini semua shortcut ni awak akan tahu. Sebab ada dalam kalkulator. Yang lain tu tak ada. Kita kena tukar, kalau nak tukar nanti kita akan tukar menggunakan cara manual. Okey, tapi kalau dekat apps kan, dekat App Store ke sebagainya, ada aplikasi yang boleh convert semua asal nombor ni. Daripada asal 2 ke asal 4, asal 4 ke asal 5 sebagainya, boleh tukar secara mudah. Tapi apps diinstal dalam gadget, dalam handphone. Tapi handphone tak boleh bawa dalam dewan peperiksaan. Itu je kekangan dia lah. Sekarang untuk kita belajar pengetahuan boleh, tapi untuk kita nak jawab exam, kita kena gunakan kemahiran kita melalui kaedah manual. Mungkin ada 2-3 function dalam kalkulator yang boleh kita gunakan sebagai shortcut. Yang tu saya bagi tahu tadi dah, decimal, octal, binary yang kita boleh gunakan. Okey. Yang lain kena guna cara manual lah. Baik, ini adalah contoh asal nombor yang diberi contoh untuk mewakili asal nombor yang dinyatakan. Okey, bagi contoh yang lain, yang kedua ni kan, asal nombor 3, asas 3 kan. So contoh je adalah 21 asas 3, 1201 asas 3. Ini bukan kena hafal ni, ini contoh nombor, contoh digit ataupun nombor yang boleh diwakilkan dalam soalan. Bentuk je. Cuma nak bagi tahu bahawa nak tulis asal nombor tu macam ni. Katalah nombor dia 121 kan. Kalau kita nak tulis asas 3, kita akan tulis dia sebagai 3 kecil di bawah sini. Tu asas 3. Kalau kita tulis macam ni, 121 ini adalah kuasa 3. Tak sama. Siapa tulis macam ni untuk asal nombor, kesalah lah. Asal nombor dia 3 kecil tapi dekat bawah. Okey. Jadi harap benda tu faham. Okey. Maka ni adalah contoh tentang bagaimana menulis asas nombor daripada 2 hingga asas 10. Okey. Contoh je lah Baik, setakat ni ada nak tanya tak? Setakat ini ada tak nak tanya? Mana yang confused ke, tak faham ke? Silakan, saya bagi peluang. Ada? Tak ada ya? Okey, baik. Kalau tak ada, kita teruskan. Terima kasih. Kita pergi seterusnya. Muka surat 35. Kita akan tengok apakah nilai tempat yang terlibat dalam nombor asas 2 hingga nombor asas 10. Nilai tempat. Okey, nilai tempat Yang pertama ni nilai tempat. Okey, cuba tengok ni contoh juga, bukan nak kena hafal, contoh saja. Okey, katalah asas 2. Asas 2 ni dia akan ditulis sebagai 2 kuasa n. N tu kuasa lah. Kuasa tu mungkin kuasa 3, kuasa 4 sebagainya. Jadi sebab tu letak n, 2 kuasa n. Okey. Kalaulah kita letakkan diri 2 tu pada nilai pertama ni, kan? Okey, yang ni kan. Okey 2 kuasa kosong. Berapa jawapan kita? Cuba tengok kalkulator. Ada orang jawab kosong. 2 kuasa kosong apa? Cuba tengok kalkulator. 2 kuasa kosong adalah, siapa boleh bagi jawapan? 1 Ustaz. 1 kan? 2 kuasa kosong 1. Maksudnya kalau 2 tu kuasa dia kosong, dia akan dapat 1. Nampak sini? Tu nilai tempat dia. Okey. Tapi kalau 2 kuasa 1, dia akan dapat 2. Nampak? 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 akan dapat 4. 2 kuasa 3, dia akan dapat 8. Maksudnya 2 kuasa dia tu, kita tengok pada nilai yang dibagi dalam soalan. Kalau dia bagi n tu sama dengan 8, maknanya 2 kuasa 8 lah. 2 kuasa 8 apa? Kena kira lah. Okey, sedangkan kat sini pun 2 kuasa 7 dah dapat 128. Yang ni kita boleh guna kalkulator, kita kira. Kan? Awak tekan kalkulator je. Macam tekan kalkulator ni. Tahu tak tahu? Tak tahu kan? Saya rasa pun tahu kot. Mudah je kan? Kalkulator tu, alamak, mana pergi? Kalkulator tu ada simbol yang kuasa tu. Kalau nak kuasa 8 lah contohnya kan. 2 kuasa 8. Kita boleh tekan 2 kuasa 8. Betul tak? Yang simbol kuasa tu. Yang tu simbol kuasa lah. Ni adalah simbol kuasa. Bagi yang tak tahulah ni simbol kuasa. Okey. Kalau setakat kuasa 2, kuasa 3 tu kita boleh tekan button dekat kalkulator tu memang ada.
Tapi kalau lebih pada 3, kuasa 4, kuasa 5, kuasa 7, kuasa 11, kita guna simbol yang ni. Guna simbol yang ni, kita dapat jawapan. Okey. So ni contoh nilai tempat. Okey. Bagi nombor asas 2 hinggalah ke asas 10. Contoh je lah Baik, tengok contoh yang bawah. Kita ambil yang bawah. Okey, saya tak nak terang semua lah Tengok yang bawah. Asas 10. Okey, asas 10 ni. Okey, cuba tengok. Kalau 10 kuasa kosong, dia akan dapat 1. Nampak? Maksudnya setiap nombor yang bila kuasa kosong, dia akan dapat diri dia balik. Dapat 1. Bukan diri dia, dapat 1. Setiap nombor yang kuasa kosong, dia akan dapat 1. Cuba tengok baris ni, lajur ni. Nampak? Semua 1 kan? Maknanya semua nombor yang kuasa kosong akan dapat 1. Okey, yang ni pula laju kedua, kita tengok kenapa 10? Sebab 10 kuasa 1 dapat 10. Dan seterusnya lah. Ringkas cerita adalah N tu adalah kuasa. Ni kuasa kan. Jadi kalau dia bagi N tu, katalah N tu 3, 4. Jadi kita tengoklah asas mana. Kalau dia kata asas 4, kita buatlah 4 asas 4 contohnya. Ini N lah. Yang kuasa tu mewakili N. Ataupun N tu mewakili 4. Okey. Kita hanya guna kalkulator, kita akan dapat jawapan. Itu adalah nilai tempat. Okay, kita pergi seterusnya. Muka surat 36. Contoh yang kedua. Nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. Okey. Kita soalan pertama adalah 6, 2, 3, 1 asal 8. 6, 2, 3, 1 asal 8. So, apa nak kena buat? Dekat situ ada 4 digit. 6, 2, 3, 1. So, kita buat 4 kotak. 4 kotak. Inilah 4 kotak dia. Kita mula sini 6, 2, 3, 1. Okey, lepas tu, oleh kerana dia nak minta asal 8, kotak yang kedua, kotak pertama ni nombor asas Kotak pertama ni adalah nombor asal 8. Sebab apa? Sebab dia bagi asal 8. Yang bawah ni adalah kotak untuk nilai tempat. Okey, jadi kena buat 2 kotak, 2 baris. Okey, baris yang pertama ni awak isikan nombor dalam soalan 6, 2, 3, 1. Daripada kiri ke kanan. Kotak yang kedua bawah ni awak akan isikan 8. Sebab dalam soalan tu dia bagi asal 8. Jadi tu dia 8. 8, ni 8, 8, 8, 8. Kemudian kena lengkapkan dengan kuasa. Kuasa tu mesti mula daripada kosong. Wajib. Mesti mula daripada kosong, dari arah kanan ke kiri. Yang tu kena take note. Saya tak ada dalam buku. Okay, saya terang ni sekali je. Okay. Kuasa tu mula daripada kosong. Okay. Mula daripada kosong. Nampak ni? Sekejap, saya padam sekejap. Mula daripada kosong. Sini. Dari arah kanan ke kiri. 0, 1, 2, 3. Kenapa sampai 3 je? Sebab ada 4 digit. Kalau dia bagi 8 digit, kiralah 0, 1, 2 sampailah jumpa yang ke-8. Okey? Itu cara nak meletakkan kuasa. Mesti pada kosong. Jangan mula pada kanan, mula pada kiri. Jangan mula pada kiri, mula pada kanan. Kanan ke kiri. Okey? 0, 1, 2, 3. Okey, baik. Ini adalah untuk nilai tempat. Okey. Jadi, untuk yang B pula, diberi 1, 1, 1, 1, 0, 1 asal 2. Ini nombor apa? Nombor binary. Okey, berapa kotak nak kena buat ni? Tengoklah digit dia. 3, 6. 6 digit. Maknanya 6 kotak lah kita kena buat. Nampak ni? 6 kotak kena buat. 6 tu lah. 6 laju. 6 laju Okey, untuk nombor asas 2 tu kita letakkan digit dekat sini. 1, 1, 1, 1, 0, 1. Daripada arah kiri ke kanan. Lepas tu kotak yang baris yang kedua, nilai tempat, letakkan asas 2. Sebab dalam soalan dia bagi asas 2. Maka letakkan semua 2 je. Lepas tu lengkapkan dengan kuasa. Daripada arah kanan, mula pada kanan, kuasa kosong. Nampak ni? Kuasa kosong, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4, kuasa 4, kuasa 5. Okey? Kalau lagi banyak digit tu, lagi banyaklah kuasa awak kena letak. Okey, itu adalah contoh bagaimana nak menyatakan nilai tempat bagi setiap digit mengikut soalan yang diberikan. Okey, belum kira lagi, ini untuk tentukan nilai tempat je. Belum kira lagi Okey, kita pergi tengok seterusnya. Buku teks muka surat 36. 36 Nilai digit dalam satu nombor adalah pendaraban digit dengan nilai tempat yang mewakili digit tersebut. Tadi kita dah buat kotak. Sekarang kita buat pengiraan.
berdasarkan dapatan ataupun data dalam kotak yang kita dapat. Contoh, okey, jadi dua kaedah. Satu kaedah pendaraban digit. Yang ni senang sikit lah. Kemudian yang kedua adalah kaedah penggunaan blok. So ada dua kaedah. Tapi dalam jawapan ataupun dalam jalan kerja kita untuk SPM, kita boleh menggunakan salah satu kaedah mana yang difikirkan mudah. Okey, tapi kalau dia mention, dia kata jawab soalan ni hanya menggunakan kaedah blok, maknanya kenalah jawab menggunakan kaedah blok. Kalau dia tak mention kaedah apa nak gunakan, maknanya bebas boleh gunakan kaedah darab ataupun kaedah gunakan kaedah blok. Kita tengok kaedah pertama dulu, kaedah darab digit ni. Okey, mula-mula dia bagi 1010. Letakkanlah berapa digit ni? 4 digit, jadi 4 kotak. 1 2 3 4. Masukkan nilai dia 1010. Lepas tu cuba perhatikan, dia ada bagi underline, maksudnya garisan kat situ. Ni nampak ni. Satu ni. Maknanya dia nak tahu berapakah nilai digit dekat yang bergaris tu. Jadi kita isikan dulu kotak ni. Oleh kerana dia minta asal 2, jadi letak 2 lah. 2 semua ni. 2 2 2 2 dan mulakan kuasa dia kosong daripada arah kanan. 0 1 2 3. Lepas lengkap yang tu, hanya fokus kepada tempat yang dia bergaris ni. Yang ni. Dia fokuskan kepada satu yang bergaris tu kan. Kedudukannya daripada 2 dari kanan. Jadi kita fokuskan yang ni. Ini saja kita fokuskan. Okey, apa nak buat? 1 darab dengan 2 kuasa 1. Dapat jawapan dia. Kan? 2 kuasa 1 ni 2 kan? 2 kuasa 1 2. Darab 1 dapat 2 lah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Okey. Darab tu hanya ikut mana kedudukan digit yang digariskan saja. Yang lain tak payah. Okey. Kaedah blok pula cara sama. Sebab kita dah buat kotak ni, cuma kena tambah satu lagi kolom, baris bawah ni. Yang ni kena tambah satu lagi baris. Nama dia adalah nilai digit. Okey. Kaedah blok, dia kena lukis blok lah. Dia kena lukis blok. Letih nak lukis blok ni kan. So, oleh kerana dia kat sini dikata 2 kuasa 1 kan. 2 kuasa 1 ni, maknanya blok yang terlukis adalah macam ni lah. 2 kuasa 1. Dia macam ni. Yang ni dipanggil 1 1. Satu blok. Okey Oleh kerana 2 kan, 2 lah. 2 dia punya apa? 2 blok kan ada 2 ni kan. 1 2 kan. Lepas tu dia punya cantuman 1 je. 2 kuasa 1 lah. Ataupun kita nak ringkas cerita adalah dia punya panjang tu 2 kotak, tinggi dia 1. 2 kuasa 1. Boleh? Okey, itu dari segi blok. Kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua dia bagi 2012 asas 3. Kita buat siap-siap dalam bentuk kotak ni untuk darab digit. Okey, 2012, lepas tu susun 3 3 3 3 3. Mulakan dengan asas kuasa kosong. Kuasa kosong, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3. So, oleh kerana dia gariskan 2 kat depan ni, yang ni, maka kita fokuskan yang depan sekali 2. Inilah. Yang ni saja kita fokuskan. Kita ambil nilai tu, darab je lah. 2 darab dengan 3 kuasa 3, kita akan dapat 54. Inilah jawapan dia. Okey. Untuk kaedah blok, lagi sekali kita kena buat kotak ataupun baris yang ketiga ni. Okey. Benda sama je, cuma tambah baris je lah dengan menggunakan nilai digit. Blok ni kenapa ada 2? Blok ni ada 2. Tengok pertama tengok ni dulu, nilai tempat 3 kuasa 3. Jadi 3 panjang, 3 panjang, 3 tinggi tu. Nampak tak? Macam mana? Tak boleh besarkan jap Cuba tengok rajah ni kan. Awak perhatikan dia punya panjang tu 3 kotak. Tinggi pun 3 kotak. Dia punya lebar belakang pun 3 kotak. Sebab tu 3 kuasa 3. 3 panjang, 3 tinggi, 3 lebar. 3 kuasa 3. Boleh? Dah kenapa ada 2 blok? Okey, kenapa ada 2 blok ni? Sebab ni 2 blok lah. Macam tadi, satu je kan. Jadi dia satu je lah. Kalau sini 2, maka kena buat satu lagi kat sini. Pasangan itu 2 blok. Okey. Itu kaedah blok lah. Boleh Kita pergi seterusnya. Okey, buku teks muka surat 36 dan 37. Sambungan. Ni sambungan tadi. 36 dan 37. Okey.
Sambungan lagi. Ini asas 5 pula. 4, 4, 3, 2 asas 5. Okey, macam biasa kita buat kotak ni untuk dia. Lepas tu kita isilah macam biasa. Fokuskan kepada 4 ini saja yang digariskan. Jadi inilah kita fokuskan yang ni. Kita akan dapat 4 darab 5 kuasa 3 dapat 500. Okey, selesai. Blok pula. Okey, blok. Kenapa ada 4 ni? Sebab ada 4 ni. 4 lah. Dah kenapa 5 kuasa 3? Macam mana 5 kuasa 3 ni? 5, cuba tengok, cuba fokus pada satu je. Satu ni, fokus pada satu. 5 panjang, betul tak? 5 kotak panjang, 5 kotak tinggi, 5 kotak ke belakang, apa lebar tu kan? Macam isi padu lah kan? Panjang, tinggi, lebar. Okey? Sebab tu 5 kuasa 3. Maksudnya 5 kotak panjang, 5 kotak tinggi, 5 kotak lebar. 5 kuasa 3. Boleh? So kalau nak kira lah kan, kalau kita kira ni kita akan dapat 500 lah. Sama lah jawapan dia. Dua-dua nilai ni sama jawapan. Cuma kaedah je membezakan dia. Okey? Cuma saya harap dalam SPM dia tak keluar lah. Dia tak tanya tentang buat guna kaedah blok. Masak kita nak lukis blok ni. Okey? Okey, yang ni, yang seterusnya pula 271 asal 8. Macam biasa kita buat kotak untuk dia dan kita fokuskan kepada digit 2 kat depan sekali. Maka kita fokus yang ini. Maka 2 darab 8 kuasa 2 dapat 128. Okey, tengok kaedah blok. Okey, kenapa ada 2 ni? Kenapa ada 2 blok? Sebab ada 2 ni. 2 blok lah. Okey, kemudian kenapa 8 kuasa 2? Baik. 8 kuasa 2 maksudnya macam mana? 8 kuasa 2 maksudnya 8 kali 8. Kan? Jadi 8 panjang, 8 lebar. Tinggi. Okey. 8 panjang ni, 8 tinggi mewakili 8 kuasa 2. Okey? Itulah maksudnya menggunakan kaedah blok. Ada soalan setakat ni, silakan nak bertanya. Sebelum kita beralih yang lain. Boleh faham ke? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Okay, kalau faham kita teruskan. Baik, seterusnya muka surat 37. Contoh yang ketiga. Nyatakan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Okey. Sama lah macam ni kan. Jadi untuk kalau dibagi macam ni 5037 asal 9. Jadi kita buat kotak dah siap. Okey, berapa kotak? 4 kotak sebab ada 4 digit. 5037. Okey, lepas tu bawah dia kita buat baris untuk nilai tempat. Oleh kerana dia tanya pasal asal 9, maka letakkan 9. 9 9 9 9. Dan lengkapkan 9 tu dengan kuasa. Kuasa dia mula pada kosong, arah kanan ke kiri. Jadi 0 1 2 3. Okey, oleh kerana dia nak yang bergaris, maka kita fokus kepada yang bergaris sajalah, iaitu 5 ini saja. 5 dengan 9 kuasa 3. Darabkan je 5 darab 9 kuasa 3, dia akan dapat jawapan dia 3645. Senang aja. Boleh yang ni sebab tak guna kaedah blok lah. Okey, sama juga untuk B 3501 asal 6. Ada 4 digit, maka buatlah 4 kolom atau 4 kotak ni. 1 2 3 4. Masukkan nilai nombor dia 3501. Dan bawah dia, kenapa 6? Sebab ditanya pasal asas 6. Maka kita buatlah 6, 6, 6, 6. Lengkapkan 6 tu dengan kuasa. Mula pada kosong, arah kanan ke kiri. 0, 1, 2, 3. Okey. Dan oleh kerana dia letakkan garisan pada 5, maka fokuskan pada 5 ini sahaja. Dengan 6 kuasa 2. Darabkan 5 darab 6 kuasa 2. Kita akan dapat 180. Dapatlah jawapan dia. Okey. Tapi kalau buat terbalik pun tak apa, tak salah. 6 kuasa 2 darab dengan 5 pun jawapan dia sama. Tak ada masalah. Okey, yang penting pastikan kolom yang ini saja dipilih berdasarkan digit yang digariskan dalam soalan. Okey. Baik, kita akan sambung seterusnya. Buku teks muka surat 37. Kita akan lihat bagaimanakah anda boleh menyatakan nilai nombor bagi suatu nombor dalam pelbagai asas. Baik, nilai nombor dalam pelbagai asas boleh ditentukan dengan menghitung hasil tambah nilai digit nombor tersebut. Okey, maksudnya tengok contoh kat seterusnya kat bawah ni. Okey. Contoh A menentukan nilai nombor bagi nombor dalam asas 2. Okey, nak menentukan berapakah nilai dia bagi nombor yang dalam asas 2. Okey, contohnya nombor itu adalah 11001.
Okey, ini adalah nombor binary ataupun dalam asas 2. Jadi kita buatlah kotak seperti biasa. Okey, 1 ni 1 1 0 0 1. Okey, lepas tu apa nak buat? Untuk nilai tempat kita letakkan 2 lah sebab dia dalam asas 2 kan. Maka letakkan semuanya 2 sini dan kita lengkapkan dengan kuasa. Okey, mula pada kuasa kosong lah, dari sebelah kanan ke arah kiri. Jadi kuasa kosong, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4. Okey. Seterusnya kita buat kotak yang ketiga, iaitu baris yang ketiga ni. Apa nak kena buat ialah kita kena buat operasi darab. Okey, macam kita kira purata. Okey. Untuk yang pertama ni, yang ni kan 1 darab dengan 2 kuasa 4. Yang inilah. Tambah, okey, selang di antaranya kena tambah lah. Tambah 1 darab 2 kuasa 3, tambah 0 darab 2 kuasa 2, tambah 0 darab 2 kuasa 1 dan tambah 1 darab 2 kuasa 0. Okey, maka kita akan dapat ringkaskan. Ini 16 tambah 8 tambah 0 tambah 0 tambah 1, kita akan dapat 25 atas 10. Okey, ini standard biasa yang kita gunakan untuk kita menukar nombor. Okey, daripada asas 2 ke nombor lain. Tapi untuk kita menentukan nilai nombornya, caranya adalah seperti berikutlah. Okey. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan semua, yang kita sedang buat yang ni kan. Okey. Kita buat dalam kurungan darab dan tambah ini. Ini sebenarnya proses menukarkan nombor asas 2 kepada asas 10. Sebab itu awak tengok jawapan bawah ni adalah 25 asas 10. Walaupun dia tak mention kan, dia tak bagi tahu tukar asas apa. Asas 2 kepada asas apa dia tak bagi tahu. Tetapi untuk permulaan, okey, sebelum kita menukar nombor asas 2 contohnya, nak tukar asas 2 kepada asas 4 contohnya, ataupun asas 3 ataupun asas sebagainya, dia mesti melalui proses asas 10 dulu. Maksudnya daripada asas 2 nak pergi asas 5 contohnya, mestilah kita tukarkan dalam bentuk asas 10 dulu. Okey, maknanya daripada asas 2 tukar dulu kepada asas 10, lepas tu daripada asas 10 tukar ke asas 5. Okey, jadi proses untuk menukar asas itu kepada asas 10 ialah kita menggunakan kaedah macam inilah, iaitu kurungan, darab dan tambah. Ini yang pattern macam ni sebenarnya adalah proses untuk menukar nombor kepada asas 10. Okey, sebab tu jawapan kita akan dapat dalam asas 10. Dalam kes ni kita akan dapat jawapan kita 25 asas 10. Itu untuk menentukan nilai nombor bagi suatu asas. Okey, kita pergi seterusnya. Buku teks muka surat 38. Okey, kalau tadi gunakan kaedah operasi kan. Okey, darab dengan tambah. Yang ini kita gunakan kaedah blok. Okey, guna kaedah blok Tapi jawapan insya-Allah akan dapat samalah. Okey, macam masa dia punya baris pertama dengan baris kedua sama, nombor dan juga nilai tempat dia adalah sama. Cuma untuk nilai baris yang ketiga, iaitu nilai digit. Okey, kita gunakan kaedah blok lah. Oleh kerana ni 204, maknanya 2 kan. 2 bawah, 2 ni atas, ni ada lagi 2 belakang lagi. 204 1. Sekejap saya gunakan pen warna lain. Nampak kenapa dia 204. Okey 1 2 3 4. 204 lah. Okey. Yang 203 pula. 2 bawah, 1 atas, 2 belakang, 3. 203. Boleh? 2 lebar, 2 tinggi, 2 panjang. Macam itulah kita telah sentuh perkara ni dalam pelajaran yang sebelum ni kan. Okey, kemudian seterusnya, kenapa sini kosong pula? Kenapa ni kosong? Kenapa yang ni jadi kosong? Okey, kerana nombor tu kosong, maka tak adalah blok yang akan dilukiskan. Sebab nilai nombor tu kosong, maka kita biarkan kosong lah, kita tak kira. Yang ni ada satu kan, 200, maksudnya satu blok sajalah. Okey, satu blok saja yang kita dapat hasilkan. Okey, jadi tambahkan blok ni, kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu 16 tambah 8 tambah 0 tambah 0 tambah 1, kita akan dapat 25 asas
10. Okey, sama je ya. So ada dua kaedah, guna operasi darab dan tambah, dan satu lagi kaedah penambahan nilai digit menggunakan kaedah blok. Okey. Baik, seterusnya muka surat 39. Contoh yang keempat. Tentukan nilai nombor bagi yang berikut. Kita ada 3 soalan. Yang pertama adalah 340 asal 5. Okey, kita tengok ada soalan lagi. Okey 340 asal 5. Jadi macam mana nak buat? Kita buat macam masa kita buat dia punya baris untuk nombor, letakkan 340. Lepas tu nilai tempat. Okey, kita letakkan asal 5 lah, sebab sini dia bagi apa? Asas 5. Sebab itu kita buat asal 5 lah. Dan lengkapkan dengan kuasa. Mula pada kuasa kosong daripada kanan ke kiri. 500, 501, 502. Okey, lepas tu apa nak kena buat? Kita darabkan saja. Okey, untuk baris yang ketiga, nilai nombor kita ada darabkan 3 darab 502, yang ini, tambah 4 darab 501, yang ini, dan tambah 0 darab 500 untuk yang ini. So jawapan kita, setelah kita pemudahkan, kita akan dapat jawapan kita 95 asas 10. Okey? Boleh Baik, kita pergi seterusnya. Muka surat 39. Okey, soalan B pula. 341 asas 7. Okey. Kita letakkan baris pertama nombornya adalah 341. Kemudian nilai tempat dia kita lengkapkan dengan asas 7. Kerana dalam soalan ni tentang asas 7 kan. Jadi letakkan 7 lah. Dan kita mula kuasa kosong tu bermula pada arah kanan ke kiri. 7 kuasa kosong, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. Okey, lepas tu apa nak buat? Kita darab macam biasa untuk baris yang ketiga ni, nilai nombor 3 darab 7 kuasa 2 untuk yang ini, tambah 4 darab 7 kuasa 1 untuk yang ini, tambah 1 darab 7 kuasa 0 untuk yang ini. So kita ringkaskan, kita akan dapat jawapan kita adalah 176 asas 10. Okey, soalan C, kita teruskan. 1506. Dia kalau banyak nombor, maknanya banyaklah kotak kena buat. Okey, bergantung pada digit yang diberi dalam soalan. Okey, baik. 1506. Jadi untuk baris pertama, letakkan 1506. Baris yang kedua, nilai tempat. Okey, nilai tempat letakkan asas 8 kerana soalan kata asas 8. Maka semuanya 8 lah. Dan kita lengkapkan dengan kuasa. Bermula pada kuasa kosong, arah kanan ke kiri, 8 kuasa kosong, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Okey, seterusnya macam biasa kita akan lengkapkan dalam bentuk asas 10. Jadi, apa nak kena buat? Okey, 1 darab 8 kuasa 3 untuk yang ini, tambah 5 darab 8 kuasa 2 untuk yang ini, tambah 0 darab 8 kuasa 1 untuk yang ini, tambah 6 darab 8 kuasa 0 untuk yang ini. Okey, lepas tu kita darab, selesaikan seperti biasa, kita akan dapat jawapan kita adalah 838 asas 10. Okey, 838 asas 10. Okey, so harap tahu beza di antara nilai tempat dan nilai nombor. Okey, boleh so kalau nilai tempat, kita letakkan kuasa lah, tentukan asas dia, letakkan kuasanya. Okey, kemudian untuk nilai nombor, kita kena selesaikan guna operasi darab dan tambah. Kita akan dapat jawapan kita untuk nilai nombor bagi satu nombor yang ditentukan dalam soalan. Okey, so yang penting adalah anda tahu menggunakan dua kaedah, sama ada kaedah menggunakan kaedah macam ni tadi, kaedah operasi ni, ataupun menggunakan kaedah blok. Okey, dan kita sebenarnya boleh semak jawapan kita menggunakan kalkulator. Okey, contohnya macam ni Okey, baik. Ini kalkulator sekejap Okey, kalkulator saintifik sebentar Okey, kita boleh semak jawapan kita. Okey, kalau ikut sebelah kanan ni, kita punya panduan guna kalkulator, kita boleh tekan mod, tekan mod sampai kita jumpa SD REG dengan base ni kan. So kita ambil base lah, sebab base ni menunjuk pada asas nombor. So kita guna base tekan 3 lah, tekan 3. Okey, anda perhatikan bahawa dekat sini dia akan papar kosong dan dia ada tulis huruf kecil D ni kan. D ni mewakili desimal. Maksudnya
Sekarang ni kalkulator kita dalam bentuk mod desimal, asas 10. Okey, sekarang kita nak tukar apa? Nak tukar nombor ni kan. Contohnya nombor 1508 1506. 1506 dalam soalan ni dia kata 1506 asal 8. Jadi kita kena tukar dalam asal 8 dululah. Okey, dalam kalkulator ni asal 8 adalah dalam bentuk OCT. OCT dekat sini. Dia dekat sini. Kalau nampak ni kan. Kita ada decimal yang warna hijau ni. Decimal, sebelah dia hexadecimal kan. Sebelah dia adalah binary. Sebelah dia adalah octal. Ini je yang kita ada dalam kalkulator lah. Okey, jadi asal lain tu kena guna app sebenarnya. Ataupun kita guna kaedah manual. Okey, yang shortcut kita boleh guna kalkulator adalah asas 10, asas 2, asas 8. Hex tu tak belajar lagi. Kita tak ada asas 16. Kalau nak guna asas 16, boleh lah. Okey. Baik, kita pergi contoh 1506. Apa nak buat ialah kita tukar dulu dalam bentuk octal. Sebab dalam soalan C tu mengatakan 1506 asal 8. Jadi kita kena tukar mod kalkulator dulu dalam bentuk asas 8. Tekan octal sini. Nampak? Bila tekan octal ni kan, butang octal ni dia akan terus automatik keluar huruf O kecil ni. Maknanya sekarang dalam bentuk mod octal asal 8. So apa yang kena buat? Kita tekan angka dia, nilai dia, nombor tu 1506. Okey. Tekan sama dengan. Okey. Sekarang dalam bentuk octal kan, dalam bentuk asal 8. Nak tukarkan 10, kita hanya tekan DEC je, decimal. Tekan DEC ni, dia akan terus convert. Okey. Dalam bentuk decimal. So nampak 838 dalam asas 10. Okey. Dan awak nampak automatik daripada huruf O bertukar jadi huruf D. Maksudnya dia dah convert dah siap convert daripada octal asal 8 kepada asas 10 decimal. Dan awak tengok jawapan tadi kita buat dalam manual juga sama kan, 838 asas 10. Jadi ini adalah proses untuk buat semakan untuk mengetahui jawapan kita betul atau salah. Dan ini kaedah kalkulator juga boleh kita gunakan untuk menjawab soalan asas nombor dalam kertas 1. Okey, sebab kertas 1 tak menggunakan jalan kerja kan. Jadi anda boleh terus guna kalkulator untuk convert asal nombor mengikut soalan yang diberikan. Okey, itu pun bergantung kepada asas yang ada dalam kalkulator kita. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi anda nanti boleh cuba kaedah kalkulator tu untuk mahirkan diri lagi. Untuk hari ini, okey, praktiskan diri 2.1a. Praktiskan diri 2.1a soalan 4 hingga 8. Soalan 4, soalan 5, soalan 6, soalan 7, soalan 8. Okey, soalan tu sangat penting untuk memantapkan anda punya penguasaan. Okey, muka surat 40. Saya ulang sekali lagi. Praktiskan diri 2.1a soalan 4, soalan 5, soalan 6, soalan 7 dan soalan 8. Muka surat 40. Okey. Baik, setakat tu je untuk pertemuan kita pada kali ini, dan kita akan sambung pada episod pembelajaran yang akan datang. Okey, sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi semua.